بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh berada dalam majlis ta'lim. Kita sambung ikhwatul iman, Riyadhus Salihin, jilid yang kedua pada muka surat 264. Kita masuk bab 65, hadis yang ketiga, muka surat 265, hadis yang ketiga, iaitu hadis yang berada di bawah tajuk bab tentang haram mendiamkan diri sesama muslim lebih dari 3 hari. Iaitu bab An-Nawawi nak menghimpunkan hadis-hadis bahawa kita tak boleh mendiamkan diri. Diam diri maknanya tak bertegur siapa dengan saudara Islam kita, sama ada saudara seibu, sebapa, saudara kandung ataupun saudara seakidah. Orang Islam yang lain yang tak ada hubungan darah dan nasab, kita panggil saudara seiman, kita panggil ikhwatul iman. Ikhwatul iman bermakna saudara seiman. Lebih daripada 3 hari, sedangkan kita berada pada jarak yang menasabah untuk bertegur siapa, melainkan saudara-saudara kita yang gaib daripada mata, yang tu tak masuklah dalam bab ni. Dan An-Nawawi juga nak bawa kepada kita hadis yang menjadi hujah. Kita boleh tak bertegur siapa kecuali terhadap orang yang berbuat bid'ah. Orang yang buat bid'ah, walaupun dia jiran kita, adik-beradik kita, abang kita, kakak kita, kita boleh tak tegur dia lebih dari 3 hari kerana dia melakukan bid'ah. Dan juga kerana dia terang-terang melanggar hukum agama. Dia buat maksiat, dia langgar hukum agama dengan terang. Dan dia seorang yang berbangga dengan maksiat dia buat. Terang-terang dia tak sembahyang, terang-terang dia mendedahkan aurat, terang-terang minum arak, terang-terang minum judi. Kita nasihat dia, dia bangga. Dia kata masing-masing kubur masing-masing jaga. Tepi kain hang, tepi kain hang, tepi kain aku, tepi kain aku. Maka bila sikap dia keras seperti itu, dan kita pun orang kata dah tak ada buah dah nak nasihat dia, maka kita boleh tak cakap dengan dia sampai berapa hari? Sampailah dia kembali kepada Allah, dia kembali bertaubat. Kitalah orang yang akan mula-mula menyebarkan salam balik pada dia. Kalau dia kekal juga dengan maksiat-maksiat yang mendatangkan kutuk dan laknat Allah macam tu, maka kita boleh tak tegur seumur hidup dengan dia. Ini bab yang dikecualikan oleh An-Nawawi. Adapun lain daripada 2 bab ni, maka sayugialah hari keempat kita cakap balik, hari kelima kita cakap balik. Sekiranya bab-bab melibatkan 2 perkara asas ini, melakukan bid'ah dan melanggar hukum agama yang begitu, kita kata begitu teruk sekali, Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah,
Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Adakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya Allah utuskan kamu nak bermain-main? Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu akan jadi kafir sesudah kamu beriman. Bermakna sampai Allah kata kamu boleh jadi kafir sesudah beriman. Pasal apa? Dia istihza, dia main-main. Tuhan adakah? Tuhan adakah? Kalau dia ada, suruhlah dia main ni, dia main saat, dia main ziarah kita ke? Ni aku nak buat bumbung kedai, pagilah Tuhan main kata paku ke? Dia melawak. Sedangkan Allah kata, abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah Al-Quran, dengan Rasulnya Allah utuskan kamu nak main-main macam tu? Kalau kamu main juga, qad kafartum ba'da imanikum, kamu jadi kafir walaupun sebelum ini kamu Islam. Itu di antara kita kata kekufuran yang sangat dahsyat. Kufur yang begitu terang-terang. Juhud dia, engkar dia kepada Allah begitu terang, dia tak berselindung. Cakapnya begitu sombong. Maka dalam surah Al-A'raf Allah katakan, innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah, dia dusta, dia tak percaya. Wastakbaru anha, dan dia ini orang yang sombong, takabur dengan ayat-ayat Allah. Dia tak percaya satu ayat pun. Pada dia rezeki, ajal umur ini bergantung pada diri sendiri, tak ada kena mengena dengan anugerah Tuhan. Kalau kita tak keluar mencari, memang tak dapat. Kalau kita keluar mencari, mesti dapat. Kalau kita tak makan ubat, kita tak pergi exercise, nak sihat kot mana? Dia tak percaya langsung dengan Tuhan, dan cakap dia bila-bila macam tu lah. Maka dia kufur. Dia kufur secara jihara, terang dan nyata. Maka kita boleh tak cakap dengan dia, kita boleh tak pergi kenuri dia. Pasal apa? Dia bukan biasa-biasa, sampai pada peringkat melampau dah. Dan begitu juga bid'ah yang dia buat. Kita kata sahabat jangan buat bid'ah, dia dengar macam tu tak apa, had ni kita kawan lagi. Tapi sampai peringkat dia lawan kita balik. Dia kata sahabat, asal Nabi tak buat, kita tak boleh buat lah. Bahasa dah lain macam dah. Habis Nabi naik unta, yang kita dah naik kereta ni pasal apa? Hilah balik zaman unta, nak ikut Nabi sangat. Begitu dah bahasa dia. Maka janganlah kita kawan dengan orang-orang yang macam ni. Imam Malik dan Imam Ghazali ada manhaj yang sama, iaitu berpesan kepada murid masing-masing, ketika kamu duduk dalam majlis Ahlus Sunnah, janganlah kamu duduk pada waktu yang sama dalam majlis Ahlul Bid'ah. Nanti mereka akan meragukan kamu kepada sunnah. Nanti mereka akan perolok-olokkan kamu terhadap sunnah Nabi. Jadi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwatul iman, nak menghimpunkan hadis-hadis tentang kita tak boleh tak bercakap sesama orang Islam lebih dari 3 hari, melainkan sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama. Sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama. Kita sambung hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-a'malu fi kulli ithnain wa khamis, fayaghfiru Allahu li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna, fayaqul utruku hadhain hatta yastaliha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal perbuatan itu dia dihadapkan setiap hari Isnin dan Khamis.
amal-amal perbuatan itu dihadapkan setiap hari Isnin dan Khamis. Kemudian Allah mengampun dosa setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang berselisih dengan saudaranya, di mana Allah Ta'ala berfirman, tunggulah dua orang ini sampai mereka damai kembali. Hadis ini ada sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata hari Isnin dengan hari Khamis adalah hari di mana Allah Ta'ala angkat amal baik kita. Allah angkat. Dan ada hadis lagi satu menyebut hari Isnin, hari Khamis dibuka pintu langit. Maka kita kebanyakan daripada kaum muslimin berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Hari itu Allah Ta'ala akan buka pintu langit dan amal kita akan dihadapkan kepada Allah. Maka hari itu juga Isnin dengan Khamis ni, macam semalam ni, Allah Ta'ala berbangga dengan dua hari ini, sehingga kan Allah Ta'ala berfirman, aku ampun semua dosa orang yang tidak buat syirik kepada aku. Siapa-siapa orang yang tidak syirik, tak sembah berhala, tidak menduakan Allah, tak pakai tangkai, tak bersusuk, tidak pakai azimat, dan tidak menjampi dengan mentera-mentera yang syirik, yang tidak riak kepada Allah. Sebab Nabi kata riak itu adalah syirik yang kecil. Hari Isnin, hari Khamis dia begitu bersih, tauhid dia sangat baik, maka Allah Ta'ala nak ampun semua kesalahan dia. Kesalahan kecil-kecil ini semua Tuhan nak ampun. Kecuali ada satu orang, walaupun dia tak buat syirik, Tuhan tahan sad amal dia, iaitu dua orang yang tidak berteguk sapa di kalangan orang Islam. Allah kata kepada malaikat, anziru hazain, anziru hazain, depa dua orang ni walaupun depa ni tak syirik, tapi jangan angkat amal depa, sebab depa tak berteguk siapa. Dua-dua ada iman, dua-dua ahli tauhid, dua-dua ahli kiblat, dua-dua mengucap syahadah yang sama, dua-dua salat, dua-dua berpuasa, tapi pasal apa depa tak teguk siapa? Maka semua amalan orang terima, amalan depa dua orang ni jangan terima, sehinggalah hatta yastaliha, sampai depa berdamai. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengambil hadis ini, menyokong tajuk di atas, orang Islam yang tidak berteguk siapa dengan tidak ada alasan yang benar, maka dua hari ini dia rugi. Tapi kalau dia tak teguk siapa kerana maksiat kawan tu, kerana bid'ah kawan tu, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Seperti kata Imam Abu Daud, idza kanatil hijratu lillah falaysa min hadha fi syai'. Kalau orang itu tidak bercakap kerana Allah, maka dia tidak masuk dalam hadis-hadis yang mengancam seperti ini. Hadis-hadis mengancam, kalau tak bercakap sama orang Islam tak diterima amalan. Tapi dia tak bercakap kerana Allah, maka dia tidak diancam oleh hadis itu. Kerana tidak bercakap kerana Allah itu adalah perintah Allah. Kita tak bercakap dengan siapa? Kita tak bercakap dengan satu kawan, dia ni siapa dia? Dia ni bomo besar. Dalam kampung kita dia bomo besar, ambil kepala tengkorak, kepala orang mati bunuh diri, kepala perempuan yang mati beranak, dia pergi cangkui balik, dia ambil, dia puja-puja, lepas tu dia menurun. Kita pergi bagi nasihat, dia tak dengar, maka kita tak bercakap dengan dia, maka amal kita tetap akan diangkat oleh Allah. Kerana kita tak bercakap itu, kita di dalam ketaatan kepada Allah, maka kita tidak diancam oleh Allah. Jadi ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ambil hadis ni sebagai sokongan. Cuba antum tengok ayat di atas tu, yang dia bubuh di atas sekali tu, wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Apa sahaja yang sifat dia dosa dan bermusuh, Allah tak benarkan kita tolong. Tak boleh buat. Berdosa. Dia kata nama je member tapi tak boleh tolong member. Kita kata tolong apa? Dia suruh kita pergi pulas minyak motor depan rumah jiran bagi kawan tu sakit hati. Dia geram kat kawan tu. Dia kata hang pulas motor kuat-kuat bagi pecah telinga dia. Kita tak boleh tolong. Kerana itu adalah dosa dan permusuhan. Tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Tidak ada ayat Quran kata jangan pulas motor depan cermin rumah orang. Memang tak ada ayat begitu. Tapi ada ayat jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Saja pergi bagi hati orang sakit, itu dosa. Saja menimbulkan permusuhan dan perbalahan, itu dosa. Tak boleh buat begitu. Maka siapa buat, maka dia dianggap membantu orang-orang yang melakukan kezaliman dan Allah tak suka kat dia. Dulu kan kita baca hadis riwayat Imam Bukhari, bila sahabat terkejut, Nabi kata pada sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Nabi kata kalau kawan kamu itu buat zalim ataupun dia kena zalim, kamu kena tolong dia. Walaupun dia buat zalim, tolong juga. Walaupun dia kena zalim, tolong juga. Sahabat jadi heran. Nabi kata kami faham kalau dia kena zalim kami nak tolong. Tapi kami tak faham macam mana kalau dia buat zalim kami nak tolong dia. Nabi kata cegahlah kezaliman dia. Nasihatlah dia. Tegurlah dia. Maka itulah bermakna kamu tolong supaya dia menghentikan kezaliman dia. Maka kita tak boleh tolong. Kalau kita tolong, kita berdosa. Kalau kita tak tolong, dia tak mau cakap dengan kita, kita tak pernah berdosa apa-apa dan amal kita tidak akan disekat oleh Allah. Amal kita akan diterima kerana kita di dalam taat kepada Allah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwatul iman menyokong lagi bab ini dengan hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi at-tahrish bainahum. Hadis Imam Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk bisa disembah di jazirah Arab, tetapi syaitan akan selalu merosak hubungan baik antara sesama bangsa Arab. Nabi kata dalam hadis ni, inna syaitana qad ya'isa, syaitan dia dah putus asa sebab dalam kawasan Mekah, dalam kawasan Madinah kita tak akan jumpa satu pun berhala. Satu berhala pun tak akan masuk. Di situ adalah bumi, kita kata ardun muqaddasah, bumi yang suci bersih. Unasun fihi unasun ya'budun Allah. Di dalamnya ada manusia yang menyembah Allah dan tidak buat syirik. Jadi syaitan ni dia jadi putus asa nak menyebarkan ajaran syirik di bumi Mekah dan Madinah. Jazirah bermakna Mekah dan Madinah. Tetapi Nabi kata walaupun dia putus asa macam tu, namun dia akan buat kerja kot lain. Apa dia? Dia akan bagi hubungan orang Arab itu jadi rosak. Dia akan buat. Macam mana hubungan jadi rosak? Dengki, kianat, tak bertegur siapa, dendam mendendam dan balas dendam. Dia akan buat. Maka Nabi Nawawi ambil hadis ini menyokong betapa syaitan akan usaha sedaya upaya bagi orang Islam ini jadi macam tu. Pasal tu ikhwan, ada dua sifat yang Quran laknatkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Satu humazah, lagi satu lumazah. Apa dia humazah? Kata Ibn Abbas, humazah, dia tengok dua kawan tu, mereka berhubung kasih, mereka best friend, close,
dia sakit hati. Maka dia pergi ocok depa ni jadi berkelahi. Dia bengkak hati tengok dua orang ni jadi baik. Dia nak ocok buat sesuatu bagi depa tu berkelahi. Yang tu nama dia humazah. Allah kata apa? Wailul. Siapa yang ada perangai ni Allah laknat dia. Siapa yang ada perangai ni Allah binasakan hidup dia. Ma'isyatan dhanka. Allah bagi hidup yang sempit, dadanya ketat kat dia. Dia tak akan bertemu dengan kesenangan dan kemakmuran. Lagi satu, lumazah. Apa dia lumazah? Lumazah ni mengumpat, mengaibkan orang, mencela orang, menghina orang, keturunan ke, rupa parah ke, bangsa ke, nasab ke, hina harta benda orang ke. Dia ni bukan baca baik orang buat, dia duk baca niat orang je. Dia tu bukan niat bagus tu. Nampak aja baik, nampak aja pergi masjid, niat tak elok. Dia kira nak baca niat orang. Dia nak pergi selongkak benda yang Allah sembunyi, niat. Mana kita boleh tahu niat orang, ikhwan, kecuali dia habaq ha? Dia pegang pisau keluar rumah, dia nak pergi bunuh orang ke, dia nak pergi ambil daun pandan ke? Tak tahu. Bila kita tengok dia potong daun pandan, maknanya dia tak bunuh orang ha? Dia berkeluar dengan pisau rumah, dan dah kita kata tu nak pergi bunuh siapa tu, ya Allah, perangai macam setan. Tak boleh. Niat orang jangan dihukum. Tapi lumazah, dia kira yang tu. Dia kira yang tu je. Kalau orang bagi salam kat dia pun, dia tanya, hang bagi salam kat aku pasal apa? Dua sifat ini, ikhwan, Quran laknat. Quran laknat. Subhanallah. Wailul likulli humazatin lumazah. Jangan macam tu. Allah laknat. Wail bermakna celaka, bermakna laknat, bermakna kutuk, bermakna binasa, dan bermakna janji diazab oleh Allah Ta'ala. Perangai macam ni, ikhwan, budaya lagu ni, Islam dah bubuh dalam tong sampah. Islam bila dia datang, dia ambil perangai ni, dia buang masuk dalam tong sampah. Maka kita jangan pergi korek balik sampah tu ambil. Mengumpat, mengaibkan orang, jangan ambil. Jangan kita ambil. Ini perkara busuk, perkara jejek. Quran kata kat kita, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita? Sukakah makan bangkai saudara sendiri? Sukakah makan mayat saudara sendiri yang berulat, menanah tu? Sukakah? Fakarihtumu, tentu kamu tak suka. Wattaqullah, takut kepada Allah dan tinggallah perangai-perangai ini semua. Kerana inna akramakum indallahi attaqakum. Yang mulia, yang bertakwa di sisi Allah. Itu yang mulia. Kerana itu, ikhwatul iman, syaitan dia tak boleh masuk berhala di kota Mekah, tapi dia usahakan supaya di kalangan orang-orang pergi Mekah itu hati dia berpecah. Pasal itu Quran ajak kepada kita kan, apa dia? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita baca doa ni bila kita ada perasaan tak elok kat orang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang beriman sebelum daripada kami, dan janganlah engkau bubuh dalam hati kami ini rasa tak puas hati, dengki, khianat, iri hati pada saudara yang beriman. Bila kita rasa tak puas hati, kita rasa syakwa sangka dengan orang, kita baca doa ni, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita baca, kita ulang dan kita ulang. Dia tak berjaya buat kita syirik, dia bagi kita berpecah. Pasal dia tahu orang yang tak berteguk siapa ni tak bertemu dengan rahmat ilahi. Dan antum lebih dahsyat lagi, kalau anak tak teguk siapa dengan mak, isteri tak berteguk siapa dengan suami, dia kutuk, dia laknat, dia aibkan suami dia, dia kutuk, dia laknat, dia aibkan isteri dia depan orang. Ini lagi-lagi makhluk yang tak bertemu dengan rahmat ilahi. Maka ini adalah dalil daripada An-Nawawi, janganlah kita tak berteguk siapa sesama kita.
An-Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, dia sambung lagi hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Rawahu Abu Daud bi isnad ala syarti Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak dihalalkan, anda tengok bahasa Nabi, la yahillu li muslim, tak halal orang muslim buat benda ni, tak halal. Kalau kita kata hang ni duk makan benda tak halal, mungkin dia makan bangkai, mungkin dia makan benda kotor. Nabi nak gambar betapa kotor dan cemarnya perangai tak bercakap ni, Nabi guna perkataan tidak halal. Tak halal. Patut tak halal ni dia makan dengan minum. Kalau perangai orang, dia tak payah kata tak halal, dia kata tak patut, tak sewajarnya. Dia boleh kata bukan daripada aku, dia boleh kata di antara benda haram. Tapi Nabi tak sebut lagu tu. Nabi nak habaq betapa buruk dan jejeknya perangai ni. Dia kata la yahillu li muslim, tidak halal. Seolah-olah macam duk makan, duk minum benda bangkai, benda buruk, benda cemang. Tak halal bagi satu orang muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin, dia meninggalkan saudara dia lebih daripada 3 hari. Tak halal. Ni cerita yang duduk keliling Kelalang lah, bukan yang duduk jauh-jauh. Kita duduk di Pulau Pinang, kawan tu duduk di Sabah, macam mana nak jumpa 3 hari? Ni dekat-dekat lagu ni, selang 2 rumah, selang 3 rumah, adik-beradik, beranak satu mak, satu pak, tak bercakap. Sampai abang dia kata kat dia, amboi hang no sampai 2 minggu dah tak main rumah aku. Dia kata tak apa, cuma dalam hati dia punya, dia ingat banyak cantik pergi rumah hang. Nabi kata perangai itu perangai tak halal, perangai cemar. Subhanallah ikhwan, benda yang Islam buang kita jangan pergi kutip, jangan kutip. Ini Nabi cakap masa zaman jahiliah. Nabi duk didik para sahabat supaya para sahabat ada, kita kata, akhlak yang karimah, khuluqul karimah, akhlaknya mulia. Maka Nabi buang benda ni semua. Dia buang lah tu sampah, dia buang. Maka dia bawa tegur sapa, bagi salam, ziarah, menziarahi. Tiba-tiba kita dapat Islam, kita pergi ambil perangai yang Nabi buang tu. Nabi buang tong sampah, benda tu benda busuk, benda basi. Kita pergi ambil, kita hias diri kita, dan kita rasa itu agama. Betapa jejek dan busuknya agama kita, ikhwan. Pada diri kita di sisi Allah jejek. Benda tak halal kita buat, benda tak halal. Makan babi itu tak halal, jejek, busuk. Ada satu mu'alaf, dia tanya saya, mu'alaf masuk Islam, dia tanya, saya ni ustaz tak bagi tahu kat keluarga saya masuk Islam, saya takut depa balun saya. Dia takut depa balun. Jadi saya balik rumah macam biasa. Time semayang saya duduk dalam bilik, kadang-kadang saya keluar pergi semayang di masjid, buat keluar depa tak tahu. Tapi satu benda saya sangkut lah, saya tak boleh berlakon tak makan babi. Saya tak boleh ustaz. Sebab apa? Kalau saya start tak makan babi, mak saya akan tanya, hang ni pasal apa? Selama ni duk makan. Jadi dia tanya, boleh tak ustaz saya makan juga babi tu kerana nak menyelamatkan agama saya? Bila dia tanya soalan tu, kita tumpang penin. Kita tumpang penin nak jawab. Satu, kita bukan berada negeri komunis. Islam agama rasmi itu perlu disorok-sorok. Kalau orang masuk Islam kena sorok-sorok, apa makna Islam agama daulat? Bermakna security kepada Islam tu tak ada. Sampai orang masuk Islam tak selamat. Sedangkan orang Islam yang murtad selamat. Pukul 9 dia murtad, 9 satu saat dia boleh minum arak dah.
Dia ada security. Murtad ada keselamatan undang-undang. Islam tak boleh. Masuk Islam kena pukul, kena bunuh, kena ugut, kena simbah asid. Dia kata kalau dia habaq dia Islam, memang dia kena jijak mampus dia kata. Jadi dia kata kat saya, boleh kau ustaz, saya makan juga babi tu. Mak masak apa pun dia bubuh lah rebah pendek ni. Jadi boleh tak saya makan? Saya kata kat dia, tak boleh sahabat. Saya kata tak boleh. Tapi saya kata apa pun, enta yang bertemu dengan problem tu, enta ijtihadlah sendiri. Dha' yadaka ala sadrik, letaklah tangan di atas dada. Tinggallah apa yang meragukan. Tinggalkanlah apa yang meragukan. Satu orang bila tengok babi, tak semayang tak apa lagi, jangan suruh hukum terkedakah babi. Buka aurat tak apa lagi, sebut babi ni Allah, kita letak dengan ketupat, dengan rendang, dengan lemang. Kita kata ni seronding. Dia tanya seronding apa? Kita kata seronding rebah pendek. Dia kembang tengkok, kembang dia muntah, wek. Tiba-tiba dalam hal orang Islam berhubung dengan orang Islam, Nabi guna kalimah yang sama, tidak halal. Bermakna jejek, bermakna buruk lah ikhwan, bermakna buruk, sangat buruk dan memburukkan. Ini musim pilihan raya. Esok lusa orang nak keluar mengundi. Ada satu benda sangat tak senonoh berlaku dalam pilihan raya ni ikhwan, iaitu jamuan-jamuan percuma diadakan. Ini satu perkara yang tidak elok, kerana di belah Tanjung setiap kali ada jamuan terbuka ini mesti ada arak. Di sebelah Tanjung, di sebelah sini saya tak tahu. Tanjung, anak muda kita naik motor sampai 14 orang dalam keadaan mabuk pergi langgar orang. Subhanallah, muda-muda. Kita pun heran, siapalah pergi sponsor benda-benda ni. Dan duka cita dia berlaku pada anak-anak Melayu. Wahai anak-anak bangsa lain ada tak mabuk pula, anak Melayu. Anak Melayu. Polis tahan, tengok mulut ada alkohol, pegang bendera sepanjang jalan. 14-15 orang naik motor, motor, polis tahan, mulut ada alkohol. Seolah-olah musim ni alkohol jadi free duty pula. Subhanallah, ini satu suasana yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Laknat dan dikutuk. Siapa penaja kita tidak tahu. Ini benda tidak halal ikhwan, benda tidak halal. Tak boleh kita terlibat dengan benda tidak halal. Maka Nabi kata seorang Muslim tidak dihalalkan untuk meninggalkan, yakni mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati dengan tidak ada usaha nak kontak saudara dia, nak cakap, dengan tidak meninggalkan wasiat yang menunjukkan dia nak cakap balik, tiba-tiba dia mati macam tu, Nabi kata apa? Maka dia masuk neraka. Dia mati macam tu, dia masuk neraka. Allahu Akbar, subhanallah. Semoga Allah jauhkan kita daripada akhlak ini ikhwan. Akhlak ni, perangai ni Nabi dah buang dalam tong sampah. Kita jangan pergi ambil. Jangan pergi ambil dah. Orang Melayu jangan pergi ambil dah perangai ni. Panas, baran, perungui. Tak boleh kena tegur. Kita tegur, dia tanya hang sabar. Ada kawan mati, dia kata tak pergi tengok ke kawan tu. Dia kata kalau aku pergi tengok pun bukan dia boleh hidup balik. Dia jawab macam tu. Kawan kita kata memanglah dia tak hidup balik, dia saudara kita. Tak, dia saudara hang, bukan saudara aku. Subhanallah. Kalau dia mati dengan perangai macam tu, Nabi kata mata dakhalan nar, dia masuk neraka. Orang kata kita ni dah tua, jangan duk dendam sangat. Tak apa, dia kata yang nak kena bakar neraka aku, bukan hang. Yang hang sakit pasal apa?
Itu dia, nak kata apa saya tak tahu. Dan orang tu saya baru tengok dengan mata kepala sendiri. Tengok. Begitu bahasa dia. Tengok wajah dia. Tengok batang tubuh badan dia. Dia naik dalam masjid. Ketika saya mengajak kuliah duha muslimat, dia buka baju. Dia naik dalam masjid, dia cucuk rokok. Dan dia saja tunggu saya tegur dia. Kalau saya tegur lah, saya kata, Pak Cik ni pasal apa? Dia nak pukul. Dia nak pukul. Dia tak tahu kita ni anak saja Hasan. Kan? Dia terlupa. Subhanallah, ikhwatul iman. Maka masa saya mengajak kuliah duha tu, sahabat mai kat saya, sahabat kata, Ustaz, buat macam tak nampak, jangan kata apa, hu dak, ha dak. Jangan tolong, minta tolong sangat. Begitu bahasa dia. Begitu bahasa dia. Hampa bukan saudara aku. Aku lagi suka bersaudara dengan Tok Hindu daripada bersaudara dengan hampa. Begitu bahasa dia. Tak mau cakap dengan orang. Dendam sampai ke mati. Tak ada ayat boleh buka hati dia. Tak ada bahasa. Ikatan yang tersimpul dalam kalbu dia. Tak ada dah. Jangan begitu. Umur dah lanjut. Jangan begitu. Tidak ingat Allah. Tapi jemaah dia mai. Mai sembahyang jemaah. Saya tengok dia mai sembahyang jemaah. Saya pun heran. Dia mai sembahyang jemaah. Kadang-kadang sembahyang fardu pun mai. Tapi perangai dia tu dia tak boleh buang. Dia tak boleh buang. Saya cerita dah pada antum kan, mesyuarat di masjid. Tengah-tengah mesyuarat, dia masuk dalam masjid, minum arak. Mulut bau arak. Dia tanya, ada wakil majlis agama dalam mesyuarat agung tu, dia tanya, apa ni? Orang tua macam dia lah juga, pitolak dia turun. Hang jangan duk buat gila. Mulut bau arak. Begitulah keadaan sebahagian daripada umat Muhammad, yang Nabi Muhammad susah payah bawa agama ni. Begitulah keadaan sebahagian umat dia. Begitulah sebahagian daripada perangai umat dia. Maka orang lagu ni, kalau kita tak bercakap dengan dia pun, kita tak salah. Kita tak salah. Sebab kita dah habis dah bahasa. Kalau kita pergi tegur dia, dia boleh penampak kita. Dan dia akan jadi suasana lebih keroh daripada tu. Maka kita mengambil sikap hijrah. Hajar. Dengan hak besar, hajar. Apa dia? Kita meninggalkan dia. Tak tegur siapa. Kita jumpa tengah jalan pun kita beralih ke lain. Kita tak mau layan kelaku-kelakar dia. Maka kita kalau mati lebih daripada 3 hari tak cakap dengan dia, kita tak masuk neraka. Kenapa? Kerana Nawawi telah mengkecualikan perangai yang mungkar macam tu. Mungkar amat-amat. Wa an Abi Khirash Hadradi bin Abi Hadradi al-Aslami wa yuqalu as-Sulami ashabi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi, rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Dari Abu Khirash Hadrat bin Abi Hadrat al-Aslami, dan ada yang memanggilnya dengan As-Sulami. Ashabi, dia ini seorang sahabat Rasulullah, bahawa dia mendengar Abu Khirash Hadradi ni, dia mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan, yakni mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Nabi kata, man hajara akhahu sanah, siapa yang setahun dah tak bercakap dengan saudara dia, fahuwa kasafki damihi, dia ni sama macam dia pergi bunuh kawan dia. Sebab apa? Orang tak pernah bersembang dengan orang mati. Mayat dalam rumah kita sehari suntuk, ada siapa pernah pergi bersembang? Katanya, lama tidur tak lengah ke?
Apabila ada orang Islam tak tegur orang Islam, wah dia duk tengok dia tu lalu lalang sakit, demam semua, dia tahu, dia tak tegur, maka dia seperti memayatkan kawan yang sedang hidup. Samalah macam dia pergi sembelih kawan tu bagi mati. Maka Nabi nak habaq kata betapa dosanya kalau ada perangai lagu tu. Berdosanya. Ikhwan, di pihak orang mukmin ada kerja yang berat sikit. Di pihak orang mukmin ada kerja yang berat sikit. Pasal Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara mukmin, syurga si kafir. Hadis ni hadis sahih. Jadi orang mukmin ada kerja yang berat sikit. Amanah dia lebih. Dia mungkin akan bercakap dengan orang yang tak mau bercakap dengan dia. Dia mungkin buat baik pada orang yang buat jahat sikit kat dia. Dia mungkin bersabar dengan orang khianat kat dia. Tapi di pihak orang jahat tak pernah anggap orang mukmin tu saudara dia. Dia akan buat macam-macam khianat. Dia akan buat. Kita baca ayat Quran kan, ikhwan, kita terkejut kan dengan ayat bila Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita terkejut baca ayat ni. Ada orang dia kata, demi Allah aku beriman dengan Allah dan aku percaya akhirat itu wujud, dan dia boleh cerita satu persatu mahsyar, sirat, api neraka, syurga, mizan, dia boleh sembang. Tiba-tiba Quran kata wa ma hum bimu'minin, dia tidak pernah beriman pada Allah. Habis yang dia cakap tu untuk apa? Yukhadi'un Allah. Dia bohong. Dia cakap semua sebab dia nak selindung diri daripada aib dan jahat dan khianat dia di belakang orang-orang yang beriman. Di belakang orang beriman dia jahat, depan orang beriman dia buat beriman. Antum boleh bayang ada orang macam tu, dia tak takut Tuhan. Dia tak takut Tuhan. Dia boleh letak Quran atas kepala, dia ambil duit, dia boleh kata demi Allah aku tak ambil, Quran ada atas kepala dia. Antum bayang apa perasaan takut ada dalam hati dia. Betul lah Quran sebut. Kita tengok aja, zaman-zaman itu akan berjalan. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah, kami percaya akhirat ada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya juga tengok dalam musim pilihan raya ni, pasal orang berkempen dekat-dekat rumah saya pun pergi tengok lah. Daripada tengok drama TV, biar pergi dengar pilihan raya. Ada tempat saya pergi Pak Amir, 2 malamnya awal menari, dundam, dundam, dundam. Ada lucky draw, ada cabutan bertuah, menyanyi dundam, dundam. Lepas 2 malam baca Yasin. Begitu keadaan manusia. Subhanallah ikhwan. Apa kita nak kata? Dia tahukah apa itu Yasin? Gamak manusia, the same place, tempat yang sama, mereka melakukan kelaku-kelakar yang agama cela. Di tempat yang sama, orang yang sama melakukan amalan-amalan yang Allah redha. Sangat berani dan tidak takut Allah. Sangat berani. Kita orang bang sembang pun kita tak. Pasal Nabi suruh jawab azan. Tambah orang Melayu pula dia bawa hadis-hadis palsu. Siapa bercakap masa orang bang nanti mati tak boleh mengucap. Takut kita. Tak bercakap kita sengak. Sengak. Nampak rumah terbakar pun tengah orang bang pun tak habaq, sengap, takut mati tak boleh mengucap. Bomba lalu depan aja. Bomba tanya tak mana terbakar. Nanti mati tak boleh mengucap. Tapi ada orang bila dengar suara azan, bukan kata dia bersembang, dia boleh lagi kuatkan karaoke dia. Karaoke dia kuat. Dia tidak peduli. Tapi kalau kita bertanya dia, dia kata amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah. Awak, saya kami tak pergi masjid,
kami pakai seluar pendek, kami tak beriman ke? Dia jawab, subhanallah, sangat dahsyat. Kita tak kata dia tak beriman, tapi dia menggunakan bahasa yang sangat kesat kepada agama dia sendiri. Ikhwatul iman, maka siapa yang tak bercakap dengan saudara dia lebih dari 3 hari, dia macam mematikan saudara dia. Mematikan saudara dia seperti dia membunuh sebelum ajal, seperti dia menumpahkan darah. Maka Nabi Nahabak kata jangan begitulah. Lebih-lebih saudara sekandung, kakak, abang, adik, memang kita kena sabarlah ikhwan, kena sabar. Kecuali maksiat mereka buat ni terlalu, macam Nawawi senaraikan tadi, kita berunduk salah. Bila dia kendor kita pi pula, dia buat pula kita tak pi pula. Begitulah ikhwan. Kemudian An-Nawawi rahimahullahu taala membawa satu hadis untuk menutup bab ini. Kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa 3 fa in marrat bihi 3 falyalqahu wal yusallim alayhi fa in radda alayhi salam faqad ishtaraka fil ajri wa illam yarudda alayhi faqad ba'a bil ismi wa kharaja al muslim min al hijrah. Rawahu Abu Daud bi isnad hasan. Qala Abu Daud idza kanat al hijratu lillahi ta'ala falaysa min hadha fi syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin tidak dihalalkan untuk meninggalkan sesama mukmin lebih daripada 3 hari. Ini perkara biasa ikhwan di kalangan orang Islam yang beriman. Mereka juga ada pendapat yang tak sama. Janganlah kerana pendapat tak sama itu tidak bercakap sampai 3 hari. Jangan. Orang boleh tak sama pandangan dalam perkara-perkara yang bukan akidah, bukan tauhid, bukan. Hanya soal-soal yang melibatkan teknik saja. Kalau duduk dalam masjid, kita nak buat kuliah, nak panggil ustaz mana, nak panggil ustaz mana pun berkelahi. Bolehlah berkelahi, tapi jangan sampai lebih 3 hari. Jangan sampai lebih 3 hari. Orang mukmin tak berkelahi lah dalam hal Tuhan ada ke Tuhan tak ada, tak berkelahi. Kalau dia kata Tuhan tak ada, mukmin apa? Benda-benda yang bersifat kecil-kecil lagu tu, cadangan demi cadangan dilontarkan, pandangan demi pandangan diberi, jadi tak sama. Maka yang tak sama tu kita pun terasa juga, pandangan kita selalu kena tolak. Maka nak rasa tak rasa, 3 hari, hari keempat, hari kelima, kita kena bagi salam. Kita kena bermujamalah, bermanih-manih mulut. Adapun dalam hal-hal akidah, yang ini tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Dan mukmin tidak akan berselisih dalam hal akidah. Maka jangan lebih daripada 3 hari. Nabi kata apabila lebih dari 3 hari, maka hendaklah salah seorang di antara keduanya menemui dan mengucap salam kepada yang lain. Tak kira siapa. Antara 2 orang ini mesti ada orang yang yabda'u bis salam, memulakan salam. Ada yang kena ibda' bis salam. Dia tak boleh kata dia itu tak boleh kata dia. Mesti ada orang yang ibda'u bis salam, ibda' bis salam, mulakan bagi salam. Mesti ada. Apabila yang lain itu mau menjawab salamnya, maka keduanya telah sama-sama mendapat pahala. Seorang bagi salam dan seorang jawab, dua-dua dapat pahala. Tetapi bila yang lain itu tidak mau membalas salamnya, maka dia telah memborong dosa, dan orang yang mengucap salam tidak bisa dikatakan meninggalkannya. Kawan dia kata Assalamualaikum, dia tak jawab, maka yang tak jawab itu telah memborong dosa. Maka yang bagi salam itu dialah orang yang baik. Dan lepas tu kalau dia dah tak bagi salam pada kawan tu, dia tak boleh dianggap dah sebagai orang yang tak bercakap, kerana dia dah mula bagi salam kawan tu yang tak mau cakap. Riwayat
Abu Daud. Abu Daud kata, bila mendiamkannya kerana Allah, maka dia sama sekali tak termasuk dalam kategori ini. Abu Daud kata, kalau kita jumpa dia, kita tak bagi salam. Pasal apa? Pasal di dalam hal taat kepada Allah. Sebab maksiat dia teruk, dia tak mau bertaubat. Kita pun memalingkan muka, tak mau bagi salam. Dalam kes ni, kata Abi Daud, kita tidak diancam oleh Allah. Bahkan kita tetap tidak salah, kerana dia satu orang yang begitu teruk dengan maksiat. Teruk dengan maksiat. Dia dalam keadaan mabuk mai kat kita, kita betul-betul dah jadi tak seronok. Dia duduk mai Assalamualaikum dengan melelong, bau lagu tu. Dia kata, Haji, Haji. Kita ingat dia panggil kita Haji, kita pun kata, ya, bukan hang Haji, akulah Haji. Rupanya dia panggil dia. Kita ingat dia panggil kita. Dia mabuk. Kita pun tak suka, kita start motor, kita belah. Kita pusing-pusing belakang, dia jatuh dalam parit dah. Kita pun tak mau pergi angkat, kita belah terus. Kita tidak salah. Kenapa? Kerana diri dia, keadaan dia yang mencemarkan. Kita tak salah. Kita meninggalkan dia. Kata Imam Abu Daud, itu tidak boleh dianggap itu sama sekali tidak boleh dianggap kita orang yang tidak bertegur dengan dia, kerana dia di dalam maksiat yang begitu terang dan nyata, dan dia berbangga pula dengan maksiat macam tu. Jadi perkataan Imam Abu Daud, iza kanatil hijratu lillah falaysa min hadha fi syai', inilah yang dijadikan hujah oleh An-Nawawi. Sekiranya kawan tu melakukan bid'ah dan melanggar hukum Allah, boleh kita tak cakap walaupun lebih daripada 3 hari dengan dia, dengan syarat kufur dia memang pukai-pukai ya. Sekadar dia pakai celana pendek tak apa lagi, kita cakap. Yang ni betul-betul dengan bawa masuk dalam rumah kepala tengkorak, pakai tangkai, kita kata, sahabat apa ni? Dia kata, tak ada benda ni mampulah aku. Lagu tu punya bahasa keluar. Saya pernah jumpa orang kahwin pakai bomo. Kahwin pakai bomo. Subhanallah. Imam Syafi'i mazhab dia tak menerima pernikahan itu. Antum bayang, kahwin pakai bomo. Syafi'i tak terima. Kerana Syafi'i kata roh jahat telah menguasai roh wanita itu. Dia pakai bomo, dia nak pikat kawan tu, dia bawa gambar pergi jumpa bomo. Bomo pun apa, baca. Sekali dia panggil Jibril, panggil Mikail, dia panggil jin tanah, dia panggil penghuni hantu, semua mai baca habis. Lepas 2 hari, perempuan yang tak menesabah jatuh hati dengan dia, jatuh hati sampai pergi kahwin ke Siam. Al-Syafi'i kata seumur hiduplah dia tidak kahwin. Dia dianggap berzina dan perempuan itu tidak berdosa, kerana roh perempuan itu telah diikat oleh roh yang jahat. Antum bayang, ada orang kahwin macam tu. Kita tahu dia kahwin macam tu, macam mana kita nak kawan dengan dia? Dia telah buat naya kepada orang lain, dia buat naya kepada hidup orang, dia bagi rosak hidup anak dara orang. Ataupun ada juga perempuan-perempuan yang jahat yang buat pada anak-anak terona macam tu. Dia suka kat anak terona tu tak mau kat dia, anak terona tu mau kat anak dia. Tapi masalah mak pun mau. Jadi anak dengan mak ni duk kempen lah. Menang anak, mak geram, mak pula pergi Siam. Tawan roh anak terona ni. Anak terona tu tengok anak tak suka, tengok mak pula suka. Sampai tak mau balik, nak tidur sekali, nak duduk dalam rumah. Beralih muka pun dah tak boleh tahan dah, lemah dah dia kata. Aku kalau tak tengok dia, aku nak mati dah. Sampai macam tu. Kahwinlah daripada orang dalam keadaan anak turun disihir. Imam Syafi'i kata perkahwinan ini tidak pernah wujud. Tak pernah wujud. Subhanallah. Antum bayang, kita tahu, kita kawan dia, kita tahu A sampai Z. Macam mana kita nak kawan dengan dia? Dan kita tak boleh kata dia member aku. No member. Tidak boleh kita kawan dengan orang yang menzalimi orang lain. Quran dah kata, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong atas nama apa pun di atas dosa dan permusuhan. Ini dosa.
Mak bapak tengok anak muda pergi kahwin dengan perempuan lagu tu, menangis siang malam pagi petang. Menangis siang malam pagi petang. Putih tunang dengan wanita muda pergi kahwin dengan wanita tu. Kalau memang cinta sungguh, lain bab. Lain bab. Banyak juga orang kahwin dengan orang tua pasal cinta pandangan pertama. Itu lain bab. Rajin tengok Hindustan, cinta pandangan pertama. Miri mahabbati dia kata. Itu lain bab. Orang bercinta lain bab. Orang kena sihir lain bab. Nak buat lagu mana dia berkenan kat perempuan tu. Perempuan tu dah umur 55. Budak ni baru 35. Dia berkenan. Mak dia kata, aku 56, menantu aku 55. Hang buat gila lah kat aku. Dia kata, mak tak boleh buat. Inilah cinta buta. Mak dia kata, cinta hang ni bukan buta dengan putih, dengan jelangak cukup. Tapi ini bukan kerana cinta. Dia dah tunang dengan orang lain, putih tunang, pergi kahwin dengan perempuan macam ni. Tidak pernah wujud perkahwinan mereka. Tak pernah wujud. Yang kata ya tu, yang kata aku terima akan nikahnya, bukan laki-laki itu jin. Yang dimasukkan ke dalam diri laki-laki itu ataupun perempuan itu. Maka bila kahwin jadi bodoh. Orang Kelantan kata bodoh seumur. Jadi bodoh. Disuruh bangkit, duduk. Dia kata minum kopi. Ada minum kopi, gula pun tak boh. Pasal arahan minum kopi. Kata awak tak boh gula, arahan tak kata gula. Sampai macam tu laki dia jadi. Tiba-tiba kita kenal dia, kita tak mau campur dengan dia, kita tak salah. Bahkan patut kita tak campur. Kalau kita campur, kita kena tegur, kena nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nampak mungkar kena ubah dengan tangan, kena ubah dengan lidah, kena ubah benci dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Itulah lemahnya orang beriman. Benda ni Nabi buanglah dalam tong sampah jahiliah ni. Orang akhir zaman pergi kutip balik dalam tong sampah tu, pergi amal cara-cara yang macam ni. Maka ikhwatul iman, maka itulah An-Nawawi rahimahullahu taala menamatkan tajuk sebelah ini, iaitu bab haram mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali terhadap orang yang berbuat bid'ah atau terang-terangan melanggar agama ini. Inilah orang-orang yang kita boleh tak sekali dengan mereka. Kita boleh tak sekali dengan mereka. Dia buat benda bid'ah teruk sangat bid'ah yang dia buat tu. Kadang-kadang ada orang dia buat bid'ah, dia tak tahu, kita terang pada dia A sampai Z, dia faham. Dia faham, kita tak kata apalah. Tapi ada orang dia lawan kita. Kita habis orang ramai duk buat tu semua masuk neraka nah. Kita kata jangan macam tu. Bila Muawiyah bin Hakam As-Sulami kata pada Nabi, wa minna rijalun ya'tunal kuhan. Dia kata, ya Rasulullah, kami dah masuk Islam, tapi ada saki-baki amalan jahiliah. Sebahagian daripada kami suka pi bomo. Masih pi bomo. Apa Nabi kata? Fala ta'tihim. Kamu jangan pi. Biar mereka pi. Kamu jangan pi. Orang nak buat, orang buat. Kita jangan buat. Setelah kita tahu benda tu Nabi tak buat. Setelah kita tahu benda tu diancam dengan bid'ah. Nabi yang mengancam bid'ah, bukan para ulama. Nabi yang kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nabi yang kata, bahasa yang tidak ada hawa nafsu, setiap bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka. Nabi yang kata. Nabi yang kata. Tiba-tiba orang buat bid'ah. Lepas tu dia guna bahasa-bahasa lagu tu. Lepas ni hampa mai kuliah, dia kata tak boleh naik motor, semua kena naik baral seorang sekong. Pasal nak ikut Nabi sangat, itu bid'ah ni bid'ah, bahasa dia. Kita dengar tak seronok, kita ambil keputusan tak berkawan dengan dia, tak salah. Tidak salah. Kenapa? Kerana kita nak pelihara agama kita, sunnah yang kita belajar, kita nak pelihara. Kita duduk dengan dia, dia camdek sunnah, dia kata dekat sunnah. Kita ambil diri, tak mau cakap. Tak mau cakap, tak mau berdebat, tak mau apa. Kerana kita tak mampu nak lawan ayat-ayat yang berkeluar daripada mulut dia. Kalau nak sunnah sangat, dia kata hari-hari kena minum zam-zam dengan kurma. Roti canai pun bukan boleh makan lah. Sebab Nabi tak pernah uli roti canai. Kita dengar, kita sengap, tak kata apa. Kita bangkit lah. Jumpa dia pun kita buat tak tahu.
Adakah kita dianggap orang yang tak tegur siapa? Tidak. Imam Abu Dawud telah menyatakan, kalau kita tak tegur kerana agama, maka kita tidak salah, dia yang salah. Jadi itu ikhwatul iman, kita mesti faham terhadap dalil-dalil ini. InsyaAllah ikhwatul iman, kalau diberi kesihatan dan umur, kita masuk bab larangan berbisik-bisik bagi dua orang dengan tidak menyertakan orang ketiga tanpa dengan izinnya, kecuali dalam keadaan darurat. Ada 3 orang, tapi 2 orang ni duduk sembang. Kawan tu jadi tok pekong duduk seorang-seorang. Cakap macam dalam keng. Sengak-sengak. Dia tu kata apa, sembang apa? Tak boleh habaq. Tak boleh habaq. Hang lain mati tak boleh habaq. Duduk 3 orang. Sembang 2 orang. Sembang pula bisik-bisik. Ada larangan daripada Nabi, jangan buat lagu tu. Nanti iblis masuk dalam hati kawannya seorang ni, dia akan benci pada kita. Kecuali kita boleh berbisik-bisik kerana satu darurat. Kita nak jumpa depa semua ada 3 orang, tapi kita nak habaq kat member ni satu benda penting melibatkan aib, dan kita nak selamatkan kawan kita ni, dan kita tak mau siapa tahu. Masa tu kita terpaksa bisik sat. Yang ni dia kata melainkan darurat, lain bab. Saja-saja ada 3 orang, 3 orang tu kena bersembang. Dia ni sembang, dia ni dengar, dia ni sembang, dia ni dengar, dia ni sembang, dia ni dengar. Tak boleh 2 orang itu bersembang. Macam mana larangan dia? Ini kita akan jumpa hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim tentang larangan itu. Dan kalau diizinkan oleh Allah, kita akan masuk lagi satu tajuk, larangan menyiksa budak, binatang, isteri dan anak-anak. Kita tak boleh pukul orang ikut suka kecuali kerana sebab syarak atau melebihi dari batas mendidik. Kita boleh pukul seperti mana syarak suruh pukul, tapi tak boleh keluar daripada batas mendidik. Balun 3 suku maut, balun macam gendang raya. Siapa dia? Budak kita, binatang kita, isteri kita. Tendang kucing, tendang jatuh, kata pula gol, seronok. Tendang kucing sampai gol, kucing tu seronok tengok kucing macam tu. Ada larangan daripada Nabi SAW. Yang ni kita akan tengok pada masa yang akan datang, dan dia akan buat hadis haram kita membakar binatang dengan api. Haram kita bakar binatang pakai api. Kita boleh halau, kita halau, ambil dia campak ke tempat lain. Kalau boleh halau, boleh halau. Kita hambat dia dengan api, kita bakar dia. Kita tengok apa yang Nabi nak larang kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.